Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir untuk meliput liputan pada hari ini, termasuk juga para penyokong Perikatan Nasional dan juga rakyat Malaysia yang mengikuti sidang media ini. Sebentar tadi saya telah membuat satu laporan polis terhadap artikel fitnah yang mengheret nama baik Yang di-Pertuan Agong dan juga Ketua Pembangkang berkenaan dana rasuah 1 bilion untuk menukar kerajaan. Saya akan memberikan laporan polis ini kepada pihak media dan kita akan post juga untuk maklumat rakyat Malaysia apa yang kita buat tadi. Cumanya saya tak nak bercakap panjang. Ada 3 perkara yang ingin saya tegaskan dalam sidang media ini. Yang pertamanya, kita merasa kesal kerana pihak kerajaan tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyekat penyebaran fitnah yang membabitkan nama baik Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Artikel ni diupload pada 8 Januari dan sehingga hari ini, kalau kita buka handphone, nanti kita boleh buka handphone, buka artikel tu, di Twitter masih ada, di blog tu masih ada. Now, apa respon daripada pihak kerajaan atau penyokong pihak kerajaan? Adakah satu laporan polis dibuat untuk menyiasat orang yang membuat laporan polis ni? Tiada. Tiada apa-apa. Di manakah Menteri Komunikasi? Di manakah Menteri Digital? Di manakah Menteri Undang-Undang? Tiada. Sedangkan mereka bercakap pasal 3R, tetapi artikel yang jelas-jelas memberikan implikasi negatif terhadap imej Yang di-Pertuan Agong tidak disekat, dibiarkan. Adakah ini sengaja? Ini persepsi rakyat. Adakah ini sengaja? Dan saya pasti SKMM, Kementerian Telekomunikasi, PDRM mempunyai segala kepakaran dan keupayaan untuk menjejak penderhaka ini yang memfitnah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Yang keduanya, laporan polis ini dibuat untuk membersihkan nama Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang dikatakan mengetuai cubaan untuk merasuah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi dengan laporan polis ini jelas ini adalah fitnah dan saya minta polis dan segala kekuatannya menggunakan kepakaran yang ada untuk menjejaki orang yang menulis artikel ini, orang yang mengupload artikel ini dan menyebarkannya dengan tujuan jahat. Itu yang ketiga. Yang kedua. Dan yang ketiga, saya minta semua rakyat Malaysia berdoa agar fitnah-fitnah ini dihentikan. Langkah Dubai yang mengaitkan nama baik Tuanku Yang di-Pertuan Agong ni, stop. Tak ada kena-mengena dengan Ketua Pembangkang. Itu yang saya nak berikan kepada pihak media pada hari ini. Dan sebentar nanti saya akan berikan salinan police report. Sekiranya ada soalan, saya boleh jawab, InsyaAllah. Daripada laporan polis, mungkin akan menyaman portal ataupun pengguna media sosial yang menularkan berita-berita fitnah mengenai dengan dakwaan yang Syekh Kuat sebutkan tadi. Sebenarnya langkah seterusnya, langkah yang telah diambil adalah permulaannya membuat laporan polis dan kita telah berbincang dengan lawyer juga macam mana tindakan kehadapannya dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kita kesan sebenarnya bukan ini kes kali pertama, ini telah terjadi berulang kali. Kita lihat juga dalam masa 2-3 hari ini berlakunya intimidasi kepada ahli-ahli parlimen, bukan saja di pihak kerajaan, pembangkang, semua sekali sedang diugut dengan bermacam-macam cara. Saya tak pasti apa yang berlaku. Saya tak pasti apa yang berlaku dalam kerajaan pada waktu ini, kenapa ada kegusaran begitu besar. Tetapi kalau kita gunakan kuasa dengan salah untuk ugut, untuk paksa ahli-ahli parlimen ini yang bebas memilih dan menyokong sesiapa saja, saya rasa perlu dilakukan sesuatu daripada pihak berkuasa. Kita Armada Nasional ada buat satu perbincangan kecil. Kita bersedia untuk buat report polis di seluruh negara untuk kita pertahankan integriti ahli-ahli parlimen kita ini. Dan juga sama maruah Yang di-Pertuan Agong sendiri.
Kita bukan ingat perkara ini main-main. Kita tak boleh selektif dalam isu-isu begini. Tak boleh. Sebab dia pro kerajaan, kita lepaskan. Kalau kata 3R ini diguna pakai, ia bukan harus diguna pakai hanya untuk tekan pembangkang, tapi untuk guna bagi pertahankan kedaulatan negara. Tak kisahlah siapa yang buat. Kalau pembangkang media itu pro kerajaan, tangkaplah. Kita nak tengok action. Kita dah push for action ini bukan baru ni. Dah setahun kita minta. Tetapi yang hanya diberi tekanan hanyalah pihak pembangkang saya. Yang pro kerajaan tak kena apa-apa. Kenapa? Kenapa selektif tindakan ini? Mana keadilannya? Kalau betul ini adalah kerajaan yang dikatakan adil, kerajaan yang kononnya mengangkat segala bentuk kedaulatan dan institusi perlembagaan dan perundangan, jalankan tugas. Tunggu apa lagi? Sekarang kita nak tengok dia tangkap admin media rakyat ni. Jangan hanya tangkap, ambil keterangan, siasat lepas, tak ada dakwaan. Sedangkan kepimpinan pembangkang pukul 3 pagi pun kena tangkap. Saya nak tengok perkara ini dilaksanakan segera. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya, kita di sini telah banyak dilemparkan pelbagai bentuk fitnah yang tidak benar. Sampai ketua pembangkang kena, Presiden Bersatu kena. Saya rasa ini harus dihentikan. Kalau mahu kestabilan, hentikan fitnah. Kenapa perlu fitnah pembangkang? Tuan-tuan sudah berada di puncak kuasa. Jalankanlah kerja. Bukan kalut dengan langkah Cameron, langkah Sabah, macam-macam langkah lah. Kalau betul berdinding beratapkan konkret, apa nak risau? Itu yang kita mahu dan kita nak convey message ini kepada media dan juga kepada rakyat Malaysia. Hentikan polemik ini dan berikan ruang kepada Yang Bertuan Agong. Saya rasa tak ada isu pun, saya rasa cuma 2-3 orang saja. Dan bagi saya kerajaan perlu lebih fokus dalam mengatasi isu-isu melibatkan rakyat, kenaikan harga barang dan sebagainya. Bukan sibuk, cucuk, provok isu-isu sensitif, isu-isu Bumi Putra, Islam dan sebagainya macam baru ni. Bagi saya, kalau ia perlu diberikan segala fokusnya kepada menyelesaikan masalah rakyat, saya rasa tak berlaku kegoyangan ataupun ketidakstabilan yang berlaku pada waktu ini. Tak dapat tanduk telinga dipulas. Kali ni kita punya peribahasa Melayu kita, semut dekat Dubai dia nampak, gajah depan mata dia tak nampak. So itu pesanan kepada kerajaan. Terima kasih. Bila lagi perasan jika fitnah ni legal ataupun ular di media sosial? Kita perasan pasal akhir tahun 30 hari bulan, 29 hari bulan, dan dimulakan oleh Timbalan Pengarah JKOM. Dia cakap pasal langkah Dubai, lepas tu ada diolah lagi, ada pula rasuah 1 bilion. So ini adalah continuity, berterusan. Dan boleh track siapa yang start dulu. Kita senyap-senyap je, kita tenang-tenang je. Awal tahun ni, akhir tahun lepas je. Okay, saya minta, saya percaya keupayaan Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi mempunyai kepakaran dan keupayaan untuk track, sekat. Kita tengok berapa lama diperlukan untuk mereka sekat Twitter account yang post benda ni. Kita nak tengok berapa lama diperlukan untuk blog ni diturunkan. Dia punya URL dia dah tak boleh akses. Kita tengok berapa lama. Dan kecekapan mereka diukur bermula sekarang. Terima kasih.